أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hai, welcome back to podcast channel. Assalamualaikum, Pokka ucapkan dan selamat tahun baru 2024 kepada semua yang menonton video Pokka kali ini. Terima kasih Pokka ucapkan ke atas sokongan yang diberikan selama ni. Terima kasih sangat-sangat yang sokongan yang tak terhingga. Ada yang PM Pokka ada juga lah yang bikin Pokka bila lagi nak video baru. Pokka minta maaf sangat-sangat sebab ni dah 4 hari Pokka tak upload video. Sebabnya Pokka sakit gigi. Sakit yang bukan sakit gigi yang biasa. Sakit gigi yang siapa tak boleh kecek, siapa gitu. Hari ni baru okey sikit lah. Ni pun rasa lagi berdenyut-denyut. Dan terima kasih untuk tahun 2023. Terima kasih semua. Walaupun tahun 2023 ni agak mencabar bagi Pokka. Salah satunya sebab hanya 4 bulan je Pokka buat video pada tahun 2024, iaitu bulan 1, bulan 2 dan bulan 10, 11, 12, 5 bulan je Pokka buat video. So banyak bulan lah Pokka tak buat video tahun 2023 ni. InsyaAllah azam Pokka tahun 2024 ni Pokka akan konsisten buat video dan menyajikan cerita-cerita terbaik untuk subscriber Pokka lah. Dan yang mana yang baru hadir dekat video ni, tolonglah subscribe video ni dan hit bell notification supaya tak terlepas dengan video-video yang Pokka akan upload lepas ni. Dan Pokka ada terbaca satu komen, bukan dekat video sebenarnya, dekat short pun Pokka tak berapa ingat, daripada Allah Akbar, daripada siapa lah Pokka tak ingat. Dia kata, Pokka tolonglah buatlah video outdoor, maksudnya bercerita tapi luar rumah. Sebab mana-mana yang follow Pokka daripada video pertama Pokka sampai sekarang ni tahulah bahawa Pokka ni duduk di taman perumahan, dan rumah Pokka ni pula berhadapan dengan hutan. Dan hutan depan rumah Pokka ni sangat-sangat creepy. Macam orang Pokka kata ada, sorry intro kali ni agak panjang sikit. Dan depan rumah Pokka ni ada, kalau malam dia ada babi hutan, kalau siang pula ada monyet. Banyak binatang-binatang. Sebab depan rumah Pokka ni monyet dah. Depan rumah Pokka ni hutan, monyet dah. Okay, sorry intro panjang sikit sebab kita baru melangkah pada tahun 2024. Dan kita hadirkan diri dekat tahun baru ni dengan azam yang baru, dengan niat yang baru. Kita betulkan niat kita nak betulkan segala benda yang kita boleh betulkan lah. Okay, so cerita hari ni berkaitan dengan tadi pasal nak buat outdoor tu. Pokka tak usah buat, tapi Pokka ni sebenarnya kalau nak buat malam ada masalah sikit. Sebab Pokka bagi tahu rumah Pokka ni berdekatan dengan hutan. Pokka ni pula berdarah O. Orang berdarah O ni adalah menjadi favorite nyamuk lah. So insyaAllah Pokka akan cuba Pokka akan cuba buat juga dekat outdoor nanti. Dan Pokka pun juga tahun 2024 juga Pokka akan buat segmen baru, iaitu reaction horror story. Dan juga Pokka akan pergi explore ke tempat-tempat baru tahun ni insyaAllah. Dan tahun 2024 ni juga minta tolong juga doakan kesihatan Pokka dan kesihatan semua. Dan Pokka juga doakan kesihatan setiap awak semua, semoga diberikan kesihatan yang baik semua. Supaya kita dapat menjalani tahun ni dengan baik. Cerita malam ni berkisahkan pasal rumah sewa. Cerita ni sebenarnya tahun 2010-2009 gitu, iaitu masa Pokka habis SPM 2009-2010 macam tu lah. Benda cerita ni diceritakan oleh kawan Pokka sendiri, iaitu kita bagi nama dia Hakimi lah. Hakimi. Dan jom kita layan intro dulu.
Okey, cerita malam ni berkisahkan tentang seorang lelaki bernama Hakimi, iaitu saing podcast sendiri lah, kawan podcast sendiri. Masa tu dia berada di Pekan Pahang. Pekan Pahang ni dia belajar dekat apa nama? Bukan Pekan, apa? Metrik, bukan Metrik juga. Dekat Gambang tu apa? Orang tak pasti apa dekat Gambang, tapi dia belajar dekat Gambang lah. Dan masa awal-awal SEM lagi, dia dah duduk di rumah sewa. Dia duduk hanya berdua je mungkin dekat gambar tu sewa murah kot. Dia hanya duduk 2 orang dekat rumah sewa tu. Rumah sewa tu pula murah, tak mahal sangat, dalam range 300 ke 350 rumah kapung lah, rumah kayu. Hanya ada 2 bilik dan dia hanya duduk berdua dia. Dan kebetulan juga kawan serumah dia ni selalu tak ada rumah. Sebabnya kawan serumah dia ni orang situ lah, orang dekat situ je. Cuma dia ada rumah sewa mungkin dia untuk rehat lah kot. Tapi dia sangat-sangat jarang berada di rumah tu. Dan si Hakimi ni pula, dia orang Kelantan. Dan dia pula memang 100% masa dia hanya di rumah tu. Melainkan kalau ada kelas lah. Kalau ada kelas dia kat kelas lah. Tapi lepas daripada kelas, memang 100% masa dia hanya dekat rumah sewa tu. Dekat rumah sewa tu lah. Dan dia kata rumah sewa tu kebanyakannya orang kata apa, kalau duduk dalam 6 bulan tu, 5 bulan tu hanya memang dia duduk sehari, jari-jari sangat. Sebulan 2-3 kali pun susah dia nak jumpa kawan dia ni. Kawan dia ni nama kita letak nama Adib. Kita letak nama Adib. Si Adib ni sangat-sangat susah nak jumpa dekat rumah tu. Sebulan tu 2-3 kali pun susah, kadang-kadang sekali pun susah nak jumpa dia, sehari pun susah. Sebab dia jari tidur situ. Dia hanya, contohlah kalau habis kelas, dia mari sebentar, lepak-lepak 2-3 jam, tu dia balik. Gitulah. Sorry, pakar ada resdung ke atas sikit hidung. Dan benda pelik ni sebenarnya tak terjadi pada Hakimi tau. Dia terjadi pada kawan-kawan Hakimi. Tapi ada kaitan lah dengan Hakimi. Sebab tu bukan cerita watak utama dia adalah Hakimi. Dan Hakimi ni, bila dia, macam mana bukan bagi tahu dia, macam mana bukan bagi tahu tadi, dia duduk rumah ni seorang-seorang. Bila dia duduk rumah ni seorang-seorang, si Hakimi ni tak ada gangguan apa-apa dekat rumah tu. Rumah tu pun dia rumah kayu, tapi mungkin owner rumah tu dah renovate rumah tu. Dia pintu pun bukan pintu kayu lah, pintu sliding door dah, tapi still rumah kayu. Cuma pintu sliding door, tingkap pun bukan tingkap naku dah, tingkap yang daun tingkap tu. Dia bukan tingkap naku, dia tingkap yang aluminium tu lah. Tingkap yang ada tingkap yang tingkap tu lah, tingkap yang okey tu lah, yang baru, yang trend sekarang. Lepas tu si Hakimi ni pula ada satu hari tu nak final exam. Hakimi kata, jomlah kita, dia kata ke kawan-kawan dia, jomlah kita buat revision. Kita buat dekat DM ni Dewan Makan. Tapi Dewan Makan ni dia ditutup pada pukul 8 malam, tak silap pokar. Mengikut cerita dia tutup pada pukul 8 malam. Dan kawan-kawan dia kata lah, apa kata kita study dekat bilik prep bilik prep ke bilik library gitulah. Sebab bilik tu dia tutup pada pukul 10 malam. Dia adalah masa dia sikit daripada pukul lepas maghrib tu nak buat revision. Dia kata si Hakimi ni kata takut bekerja pula dengan masa. Dia kata pukul 10 tu nak kena keluar dah. Apa kata kita lepak rumah aku, katanya Hakimi. Lagipun aku tinggal seorang. Betul, kawan dia seorang lagi ni tanyalah dia, bukan kau tinggal 2 orang ke? Dia memang aku tinggal 2 orang, tapi si Adib tu jarang sangat ada kat rumah. Sebulan nak jumpa dia sekali pun susah, katanya si Hakimi. Kalau macam tu, cun lah. Kawan dia bagi tahu, cun lah, kawan dia 3 orang. Masuk Hakimi 4 orang lah. Hakimi kata macam ni lah, apa kata kau tidur je rumah aku, senang. Untuk orang kata apa, study week ni seminggu tau. Macam Pak Kadar dulu ada study week juga seminggu. Kiranya seminggu study week tu tak ada kelas, hanya buat revision dekat rumah saja. So dia kata, apa kata study week ni kau tidur je kat rumah aku. Lagipun rumah aku ni tak adalah nak kata besar sangat, tapi boleh lah kalau kau nak tidur. Okay, kau bawa pakaian siap-siap, towel apa semua, bantal aku ada. Dia kata bantal aku ada, kau tak payah bawa, kau bawa Toto je. Dia bawa Toto. Dan sampailah malam yang dijanjikan tu, si kawan-kawan Hakimi ni datang ke rumah Hakimi lah. Kata lepas maghrib kau datang rumah aku. So
Hakimi kata, okey, jangan lupa kalau boleh bawa lah bekal sikit, biskut ke roti je, kita boleh buat makan-makan. Sebab rumah aku ni just ada peti ais saja. Ada peti ais dengan ada dapur masak. Tak adalah barang-barang kelengkapan untuk masak tu tak adalah. Biasalah rumah bujang je. Kalau dulu pun sama juga, ada just cukup untuk makan sendiri je. So kawan dia pun belilah Maggi, beli biskut, beli roti, macam-macam lah beli untuk standby lah kalau lapar tengah-tengah malam. Dan sampai ke rumah Hakimi je, si kawan Hakimi seorang ni kata, wish, biar betul lo kau duduk rumah ni seorang-seorang. Kata, kenapa? Kawan Hakimi kata, biar betul lo kau duduk rumah ni seorang-seorang. Kata, takut ke? Kata, sebabnya rumah nak pergi ke rumah Hakimi ni, biasalah macam pokok royak tadi, rumah dia rumah sewa, rumah kapung. Rumah kapung ni bukanlah kata tepi jalan, dia akan masuk ke dalam sikit lah. Nak pergi ke rumah Hakimi ni, katanya Hakimi dia kena melalui satu ladang getah. Ladang getah lah. Masuk ladang getah tu, kawan-kawan dia naik motor lah, sorry sebutir motor. Sampai rumah Hakimi kata, kau berani duk Hakimi duduk sini. Kata Hakimi pun kata, alah apa nak takut, aku dah dekat 5 bulan dah duduk sini, dekat 4 bulan ke 5 bulan macam tu lah. Okey lah, tak ada apa-apa yang berlaku. Dan malam tu berlalu seperti biasa, diorang buat revision apa semua. Dan sapalah ke masa nak tidur, si kawan Hakimi seorang ni, kita panggil ABC lah, malah nak bagi nama A ni, beritahu, Mi, aku nak keluar je, aku nak beli ais. Air batu ya, bukan ais lain, air batu. Katanya dia kata, si A ni beritahu Hakimi, aku nak pergi beli air batu jap, kau nak kirim apa-apa tak? Tak ada kot. Kau pergi lah, pergi beli air batu, ada kedai Aceh kat depan tu, kau pergi beli air batu kat depan tu. Dia keluar dia keluar seorang-seorang. Dan dia balik tu, masa dia balik tu, Hakimi ni perasan muka dia agak macam nak memberitahu sesuatu. Macam mana muka tu? Muka macam Mi, macam tu kata. Kimi tanyalah, kau okey tak? Kata, aku okey weh, tapi entahlah, aku tadi masa aku lalu dekat ladang getah tu, sekarang pukul apa Mi? Dia tanya macam tu. Sekarang dah pukul 12.30 tu, agak pukul 1 dah tu. Masa aku pergi kedai Aceh tu dah nak tutup tau. So okey lah, bila aku dah beli air semua, beli air Pepsi sebotol. Masa dia on the way balik tu, dia ada nampak dekat apa ni, orang beritahu dia ladang getah. Dekat ladang getah tu ada orang tengah menori. Oh, tu biasa tu. Kadang-kadang ada juga orang menori tengah-tengah malam. Sebabnya katanya bila sejuk-sejuk ni getah cepat keluar, katanya Hakimi. Sedangkan Hakimi sebelum ni tak pernah pun terserempak dengan orang yang diberitahu oleh si A lah. So malam tu pun okey lah, settle kat situ. Dia pun tidur, diorang tidur. Malam tu semua tidur luar, tak ada tidur dalam bilik. Sebabnya ialah si Hakimi ni ada tetamu, dia tak kira dia nak tidur dalam bilik. So Hakimi kata tak apa, kita empat orang tidur kat luar. Tidur kat luar 4 orang ni. Tidur masa tu nak dekat pukul 2 dah. So malam tu terjadinya satu, dia macam ni. Okey dah, benda ni Hakimi tahu esok paginya, iaitu masa lepas bangun pagi tu, kata kawan-kawan dia ni 3 orang ni ibarat macamnya ayam berak kapur, muka pucat dia. Hakimi tanya, korang kenapa weh? Kawan-kawan dia kata, ni kita orang semua tak boleh tidur semalam, hanya kau je yang boleh tidur. Hakimi tanya lah, kenapa? Kau beritahu tadi rumah dia rumah kapur, tapi pintu yang digunakan pintu sliding door, walaupun rumah dia rumah kayu. So Hakimi tanya, kenapa? Semalam kau ada angin kuat gila weh, angin kuat, ribut semalam, kau tak sedar ke? Cakap, tak sedar tu, sumpah aku tidur mati kot, katanya Hakimi. Lepas tu tiba-tiba berhenti je ribut tu, berhenti je angin kuat, tiba-tiba ada orang ketuk pintu sliding door kau. Rumah bujang ni jarang sangat lah kalau pintu ni ada langsir. Cumanya dia mengharapkan tinted aja, dia mengharapkan tinted sliding door tu je. Dan malam tu diorang tidur semua bergelap. So bila dalam rumah ni gelap, diorang akan nampak apa yang berlaku dekat luar. Bukan apa yang berlaku, apa yang ada dekat luar diorang akan nampak. Sebab tu sliding window dah, sliding door dia tu tak ada langsir. Kita orang nampak ada someone, ada satu sekujur tubuh tengah ketuk pintu sliding door kau. Lepas tu Hakimi pun katalah, kau orang ni biar betul, jangan main-main, aku duduk sini 5 bulan 4-5 bulan okey, tak ada masalah je. Betul weh, sumpah kita orang bertiga nampak, katanya si Hakim, katanya kawan Hakimi lah, ABC tu. Kata, kau orang biar betul tu, jangan buat aku takut. Hakimi kata, betul weh, kalau kau tak jaga,
kalau kau tak percaya, kau tunggu malam ni. Okey, si Hakim ni pun tunggulah malam kedua. Malam kedua ni pula Hakim ni tunggu lah. Tunggu pukul 1, pukul 2, pukul 3, tak ada berlaku apa-apa. So kawan-kawan dia pun pelik lah. Betul Mi, semalam dalam pukul 2, pukul 3 macam tu benda tu jadi tau. So kita orang macam malam kedua tu tak ada apa-apa yang berlaku, sebabnya Kimi sedar. Dan malam ketiga tu Kimi decide untuk apa? Untuk panggil ustaz. Sebabnya dia risau jugalah sebab kawan-kawan dia. Bukanlah ustaz luar, dia panggil ustaz yang mengajar dia lah juga. Dia beritahu lah, dia pergi ke college, dia beritahu dekat ustaz dia, ustaz ni, dia beritahu lah ni apa yang berlaku semua. Ustaz dia kata okey, ustaz akan pergi rumah apa, ustaz akan cubalah apa yang termampu ustaz buat. Dan apa yang terjadi dekat rumah Hakimi ni, ustaz tu kata sebenarnya rumah ni memang ada orang, ada satu family dekat rumah ni. Hakimi tanya lah, apa maksud ustaz satu family tu? Kata betul, satu family ni memang duduk dekat rumah ni. Ustaz nak tanya, sebelum kamu sewa rumah ni, kamu ada jumpa tak tuan rumah? Tak ada, katanya Hakimi. Rupanya Hakimi sewa rumah ni melalui orang tengah saja. Kiranya rumah ni, macam mana nak kata, lebih kurang ejen lah, tapi dia bukan ejen pun, dia hanya orang tengah. Hanya dia bayar sewa melalui orang tengah tu. Dia tak pernah berjumpa dengan owner, tapi dia pernah phone call lah dengan owner. Katanya owner tak duduk dekat Pahang tu, dekat Kambang tu, dia owner dekat tempat lain. Dekat mana bukan tak pasti, dia tak bagi tahu. Dan Hakimi kata, tapi ustaz, saya 4-5 bulan saya duduk sini, tak pernah ada apa-apa gangguan, sedangkan saya duduk seorang je. Dan adalah seorang lagi housemate saya, Adib tu jarang sangat ada kat rumah. So ustaz pun kata macam ni, sekarang ni awak call Adib tu, suruh dia datang. So dia call Adib tu macam dia, kenapa asal nak kena datang rumah tu? Cakap datang ada ustaz tu datang, sebab Adib ni pun satu kelas juga dengan dia. So Adib pun okey lah jap aku sampai. Lepas tu ustaz tanya Adib, betul ke awak duduk satu rumah dengan si Hakim ni? Kata betul ustaz. Kenapa? Habis kita, kenapa awak tak duduk sini? Bukan, saya duduk je ustaz, cuma tak selalulah. Saya cuma kat rumah ni selama saya pernah tidur satu malam je. Kenapa ya ustaz? Kenapa awak tak nak tidur kat rumah ni? Sebenarnya ustaz, masa ni lah baru si Hakimi ni tahu cerita sebenar daripada Adib. Adib kata masa first night, maksudnya daripada dia sewa tu, ada sekali dia tidur rumah tu, dia diganggu dengan, bukan dia diganggu dengan dia orang kacau dia, tak, orang ketuk pintu sliding door tu, dan dia nampak orang lelaki yang ketuk pintu sliding door tu. Dia tak berani nak buka sebabnya dia dah ada bilik. So dia keluar, dia nampak ada orang lelaki tengah ketuk pintu. Bukan orang lelaki, masa sekujur tubuh tengah ketuk pintu. Sejak tu dia kata dia tak tidur di rumah tu. Dan benda tu dia tak bagi tahu Hakimi pun. So Hakimi ni macam marah lah, asal kau tak bagi tahu aku apa yang jadi? Sebabnya Hakimi ni tak pernah merasakan apa-apa gangguan dekat rumah tu. Rupanya bila ustaz cuba berkomunikasi dengan benda tu kata Hakimi ni, dia ibaratkan Hakimi ni sebagai tuan rumah kat situ. Ibaratnya Hakimi ni tuan rumah dekat situ. So dia memang tak kacau. Tapi andai kata Hakimi bawa siapa-siapa orang luar tidur dekat rumah ni, InsyaAllah lah kena kacau. Macam gitu lah. Dan rumah tu ustaz kata memang ada satu family, iaitu sepasang suami isteri dan 3 orang anak. Lepas tu bila ustaz kata macam tu, barulah si Hakimi ni tinggal. Sebenarnya bukanlah dia tak kena gangguan langsung, cumanya dia anggap benda tu tak macam gangguan. Okey, contohlah bagi tahu dia macam ni, bila dia balik rumah, contohlah balik rumah daripada kelas, bila dia buka pintu, dia ibarat macam dia buka pintu tu macam ada orang dalam rumah tu. Dia ada bau orang tengah masak, bukan orang tengah masak, dia bau orang masak, macam orang tengah hidang makan ni, dia bau benda. Cuma dia tak endahkan benda tu. Dan lepas pada kes tu, walaupun dia tahu dia tak kena kacau, tapi dia ambil inisiatif untuk keluar daripada rumah tu sebab dia tak nak ada sebab dia tak say benda-benda yang tak elok berlaku lagi depan ni. Sebenarnya tahun baru ni pakar sebenarnya Rashid ni lagi satu bukan tak apa sihat, keras dong. Dan bukan ada satu lagi cerita, bukan cerita. Sebenarnya cerita ni berlaku pada anak bokar. Okey, anak bokar ni kadang-kadang kalau weekend
Pokka akan hantar ke rumah nenek dia, iaitu Mama Pokka lah. Rumah Mama Pokka dekat PJ, dekat Putrajaya. Dekat mana Pokka tak kira beritahu lah. Dan ada sekali tu Pokka tinggal, masa tu dia ada sepupu dia. Sepupu dia ni maksudnya adik dia. Adik dia pula. Maksudnya anak pada adik Pokka ada juga 2 orang sana. Pokka anak Pokka ni bagi tahu, kata papa, masa Pokka balik kerja Jumaat lah, kata papa boleh tak Iman nak tidur mana ni, sebab ada Mika dengan Anggun. So Pokka bagi tahu, okeylah, ajak pergi papa hantar. Bila Pokka hantar tu, tak ada gabung-gabung berlaku. Dan apa yang masa hari Ahad tu, masa Pokka nak pergi ambil anak Pokka ada beritahu something dalam kereta. Kejap kita panggil Tuan Badis di main sini. Cuba sayang. Okey. Cuba Iman bagi tahu apa yang Iman dengar dekat rumah nenek. Hari tu Iman kan tidur rumah nenek. Lepas tu tiba-tiba masa nak tidur, Iman tengok cerita hantu. Lepas tu tiba-tiba Iman dengar suara guli. Iman pun tak tahu siapa yang main guli. Suara guli tu kat mana? Atas. Kat atas bumbung. Suara guli dengan suara orang alih kerusi, betul? Tak, suara guli je. So masa Iman dengar suara guli tu, Iman buat apa? Iman cakap dengan Tok Wan dengan Nenek. Cakap dengan Tok Wan dengan Nenek lah. Iman cakap apa? Iman cakap, Nenek tadi Iman dengar ada bunyi guli. Jaga, lepas tu Nenek cakap apa? Nenek cakap, tak apa, biarkan je. Nanti kalau nak tidur je tak bunyi dah. Betul je lah. Okay. Dah, terima kasih sayang, love you. Sebenarnya bunyi guli ni adalah sinonim dengan orang kata ada gangguan ke. So Pokka pun tak berapa pastilah betul ke tak rumah yang Mama Pokka tinggal tu ada gangguan. Tapi katanya sebenarnya dekat situ dia rumah ni lah, rumah apartmen dekat PJ. Dan Pokka bagi clue sikit, rumah apartmen tu dia dekat dengan Kubur Melayu. Bila keluar je apartmen tu, depan apartmen tu ada Kubur Melayu, ada jirat Cina dan ada jirat India. Tapi ada kubur India lah, ada jirat Cina, ada Kubur Melayu. Dan bila Pokka datang situ pun sebenarnya ada vibe yang tak best juga sebenarnya. Dan bila anak Pokka bagi tahu tu, Pokka dengan Pokka macam terpandang satu sama lain. Bunyi guli. Lepas tu Pokka tengok lah Google, betul lah bunyi guli ni ada orang kata macam apa, macam ada gangguan lah dekat rumah tu. InsyaAllah Pokka akan beritahu lah kat Mama Pokka lepas ni untuk panggil ustaz ke apa, okay? Itu saja cerita malam ni. InsyaAllah esok hari ni hari Isnin, InsyaAllah Selasa Pokka akan upload lagi satu video untuk sebagai gantilah sebab pagi Pokka tak upload video. Dan esok ada cerita menarik juga, Pokka akan cerita berkenaan dengan satu tempat yang Pokka upload dekat short story, okay? Dan kepada yang baru hadir, sudi-sudikanlah untuk subscribe video Pokka dan hit bell notification supaya tak terlepas dengan video-video Pokka selepas ini. Dan sekali lagi Pokka nak ucapkan selamat tahun baru 2024 dan terima kasih untuk tahun 2023. Assalamualaikum.